Okay, so kita boleh mula. Ada soalan tak daripada pelajar? Ini soalan semalam saya bagi. Okay, kita dah bincang sampai soalan 19. Okay, 19. Tingkatan 1, bab 9, poligon asas. Okay. Okay, kita lihat yang pertama. Okay, padankan jenis segitiga yang berikut berdasarkan sudut. So A. Okay. A. Segitiga apa? A. A segitiga apa? Segitiga A ni segitiga apa? Ataupun saya mulakan dengan segitiga C. Segitiga C segitiga apa? Ini paling senang lah. Segitiga C segitiga apa? Bersudut tegak. Yes, thank you. Segitiga bersudut tegak. Thank you. Tolong bagi respon lah. Okay, awak datang sini untuk berbincang, sesi bincang dengan cikgu. Bukan sesi talimat disiplin. Kalau talimat disiplin, saya je lah kan cakap. Awak dengar je lah. Ini bukan taklimat disiplin. Ini adalah perbincangan PDPR, subjek matematik. Okay, so C ni segitiga bersudut tegak lah. Kat mana segitiga? Kat mana sudut tegak? Macam mana? Macam mana awak tahu ini sudut tegak? Mana sudut tegaknya? 90 darjah. 90 darjah ni. Yang petak segi 4 mewakili 90 darjah. So kena fahamlah. Segi 4 itu ialah simbol mewakili 90 darjah. Okay, next. Okay, A segitiga apa? Bersudut tirus atau bersudut cakar? A. Acute. Ingat semalam kita ada belajar kan? Acute. Acute berapa darjah? Acute. Sudut acute berapa? Sudut tirus berapa darjah? Hello? Anybody home? Sudut tirus berapa darjah? Nicholas, berapa darjah sudut tirus acute? Less than 90. Less than 90 lah. Okay, less than 90. Okay, so less than 90. Okay, so less than 90 lah. Okay, kurang daripada 90 darjah sudut tirus. Okay, so A, sudut-sudut dalam segitiga A, sudut tirus ke sudut cakar? Sudut. Tirus. Sudut tirus kan? Okay, so segitiga A ialah segitiga bersudut tirus. Okay, B ialah segitiga bersudut cakar. Cakarnya kat mana ni? Cakar. Inilah sudut cakar. Sudut cakar, sudut antara 90 dan 180. Okay, so kena ingatlah. Okay, nama-nama segitiga. Okay. Okay, next. Soalan yang 20. Dalam raja, RMN ialah garis lurus. Okay, pernyataan manakah yang benar? Jawapan awak apa? A, B, C, D. Which one? Jawapan awak apa? Adakah P sama dengan Q? Apa jawapan awak?
Ada buat tak you? Ada buat tak? Jawapan awak. Ini ada dalam buku kan? Awak kena hafal ni. C. Sorry? C. C. Betul, jawapan awak C. Ya? Jawapannya memang C. Sudut P sama dengan Q tambah R. Kena ingatlah formula ini. Formula ini kena ingat. Okay. Next. Yang kedua, cari nilai X. Okay, kalau awak dah hafal kan formula, nilai P sama dengan Q tambah R, maka X sama dengan 119 tambah 55. salah. Potong. Tak betul. 115 tolak 55. Kalau awak hafal rumus ni, di sini dia kata P sama dengan Q tambah R. Maka tolong patuh dengan masa lah. Ingatan untuk semua belajar lah. Maka di sini pun kalau awak ikut formula tadi, 115 sama dengan X tambah 55. Ini formula. Okey. Lepas tu macam mana nak selesaikan persamaan ini? Pindahkan siapa? 115. Sorry? 115. 115. Pindah ke mana? Kanan. Ke kanan. Okey, apa kata saya bagi awak cadangan pindahkan 55 ke sebelah kiri? Okey, so awak pindahkan 55 ke sebelah kiri, so awak akan dapat 115 tambah jadi apa? Tolak. Tolak kan? Okey, tolak 55 sama dengan apa? Sama dengan apa? Awak pindahkan 55 ke sebelah kiri kan? So, apa yang ada di sebelah kanan sekarang? X. Okey. 115 tolak dengan 55 kan? Berapa nilai dia? 60. Sorry? 60. 60 sama dengan X. Tapi jawapan akhir kita mesti tulis X sama dengan 60 lah. Okey? Inilah jawapan dia. Ataupun kalau awak tak boleh hafal, ada juga jalan kerja lain. Di mana awak boleh cari dulu sudut di sini. Katakanlah ini sudut Y. Apa nilai sudut Y? Macam mana nak cari nilai Y? Siapa tahu? 180 tolak 115. Bagus sekali. Y sama dengan 180 tolak 115. Semalam kita ada belajar kan satu garis kan 180 darjah. So Y berapa? Berapa nilai Y? 65. 65. Okey. So kita dapat Y 65. So nilai Y 65. 65. Okey. So tahu tak segitiga berapa darjah? Ada segitiga kan sini. Segitiga berapa darjah? Total. Sudut pendalaman. Berapa jumlah sudut dalam segitiga? 180. Yes, bagus. 180. Maknanya, macam mana nak cari X? Kalau kita tahu jumlahnya 180. Kita tahu jumlahnya 180. So, macam mana nak hitung X?
180 tolak 55 tolak 65. Ya, so nilai X sama dengan 180 tolak 55 tolak 65. So, ada berapa nilai X? 60. 60. Maknanya awak ada dua cara untuk dapatkan X. Tapi cara yang pertama tadi, lebih cepatlah. Tapi awak kena hafal lah rumus ini. Okey, nilai P sama dengan Q tambah R. Kena hafal lah. Kalau tak hafal, terpaksa guna cara yang lebih panjang. So, lebih baik awak hafal lah. Lebih baik awak hafal. Untuk kebaikan awak sendiri juga. Okey. Dah siap? Okey, kalau saya laju sangat, tolong beritahu saya. Kalau okey. Okey, tapi nanti saya akan share jugalah PDF ini ya. Yang penting awak faham. Okey, patutnya awak dah buat dulu tau. Sekarang kita nak bincang saja. Awak prepare dulu. Awak bersedia dulu. Supaya awak lebih faham. Kalau awak dengar saja, memang tak faham apa-apalah. Awak kena belajar terlebih dahulu. At least awak adalah sedikit ilmu. Okey, so kita teruskan tingkatan 1 bab 10 perimeter dan luas. Okey, so soalan 21 dalam raja EFKL ialah segi 4 sama. Okey, so EFKL segi 4 samalah. Segi 4 sama maksudnya semua sisinya samalah. Semua sisinya sama saiz lah. Panjangnya adalah sama saiz. Okey, lepas tu FGJK. FGJK ialah segi 4 tepat. Segi 4 tepat maksudnya atas 50, bawah pun 50 lah. Panjangnya sama lah. GHJ ialah segi 3 sama sisi. GHJ. So, yang ni pun sama lah. Segi 3 sama sisi. Perimeter seluruh raja itu ialah 310. Hitung panjang dalam sentimeter ER. Okey, berapa dapat ER? Ada tak yang? Sorry? Ada tak yang dah dapat panjang ER? Sebelum saya bagi jawapan. 30. 30. Okey, jawapan awak 30 ER. Okey, 30. Okey, so 42. okey, jawapan saya dapat 42. Okey, jawapan saya 42. Okey. So, mari kita lihat kenapa 42 bukan 30. Perimeter. Apa maksud perimeter? Perimeter seluruh raja itu ialah 310. Apa maksud perimeter? Seluruh raja. Perimeter maksudnya apa? Kita ada belajar perimeter dan luas. Perimeter maksudnya apa? Perimeter. Ukuran. Sorry? Ukuran, okey, ataupun panjang sekeliling. Okey, ukuran atau panjang sekeliling. Okey, sekeliling objek itulah. Okey, so di sini kita ada satu gambar raja dan kita diberikan perimeter ataupun panjang sekeliling raja itu ialah 310. So, sekeliling. Okey, sekeliling. Adakah FG perlu ditambah sekali? Okey, saya tulis dulu. Okey, so sekeliling raja itu, sekeliling raja itu ialah ni dan ni. Ni sekeliling. Maksudnya tak termasuk FK dengan
GJ. Sebab dia nak perimeter ni sekeliling sahaja. Ukuran sekeliling ataupun panjang sekeliling sahaja. Maknanya panjang FK dengan panjang GJ tidak perlu dimasukkan. Itu sebabnya sekeliling perimeter. Okey, dan diberikan perimeter 310, maknanya kita kena tambahkanlah. Tambah jumlah. Jumlah panjang sekeliling sama dengan 310. Okey. So, macam mana nak tulis? Senang je lah. Okey, kita tulis. Okey, di sini EL. EL, yang inilah EL lah. Okey, di sini saya letak X dulu lah. Senang sikit. EL to X. Kita andaikan EL to X. Okey, kita dah belajarkan boleh ubah. Kita letaklah X. Okay. So maknanya sini pun X lah. Sini pun X. Sebab dia sama. Sama. Segi 4 sama. So panjangnya mesti sama lah. Sini pun X, sini pun X. Sebab segi 3 sama sisi kan. Dia ikut dia punya ukuran. Yang sama lah. Maknanya ada berapa X? Ada berapa X? Berapa X? X ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5X. 5X. Tambah apa? 5X tambah? Tambah 50. Ya, berapa kali 50? Ada 2 kan? 2 kali. Tambah lagi 50. Sama dengan berapa? Perimeter. Perimeter sama dengan berapa? Perimeter sama dengan berapa? 310. 310 kan? Okey, perimeter panjang sekeliling. Panjang sekeliling. Kena ingat. Sekeliling. Okey, so panjang sekeliling bagi rajak ini ialah 5X. Sebab ada 5 kali X. Tambah 50, tambah 50 sama dengan 310. Boleh? Faham? Faham. Sorry? Faham. Okey, thank you. Okey, 50 tambah 50 berapa? 100. Okey, tambah 100 sama dengan 310. Macam mana nak selesaikan ni? Pindahkan siapa? Pindahkan siapa? Persamaan lah. Persamaan ni nak pindahkan siapa untuk dapatkan nilai X? 100. 100 bawa ke sebelah kanan. So, awak akan dapat 5X sama dengan 310. Apa dia? Tambah jadi? Tolak 100. So, 5X sama dengan berapa? 210. 210. 210. Okey, macam mana nak hitung X? Pindah ke 5. Pindahkan 5. 5 pindah ke kanan jadi apa? Bahagi. So, berapa? 42. 42. Bagus sekali. Itulah jawapan dia untuk X. Okey, X tu mewakili ER. Boleh? Tadi saya letak X mewakili ER. Okay, so kita tulislah jawapan akhir kita ER sama dengan 42. So kena ingat perimeter. Perimeter rajak ini tidak termasuk FK. Tak termasuk FK dan GJ. Sebab perimeter ni panjang sekeliling sahaja. Okay, panjang sekeliling sahajalah. Okay, the length of the surrounding. Tidak termasuk panjang di dalam rajak itu. So, kena ingatlah maksud perimeter. Okay, perimeter. Boleh ya? Ini jawapan untuk
21. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Tingkatan 1, bab 11, set. Okey. Diberi set A sama dengan 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. Set B 16 X 4. Jika set A sama dengan set B, maka X sama dengan apa? Apa nilai X? Apa nilai X? Berapa dapat? Ada tak jawapan? Any answer? Sembilan. 9. Tepat sekali. Nilai X adalah 9. Okey. Belajar. 2 kuasa 2 berapa? Malah kita dah belajar kan. 2 kuasa 2 nilainya berapa? 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 berapa? 4. 4. 3 kuasa 2? 9. 9. 4 kuasa 2? 16. 16. Okey, dia kata set A nilainya sama dengan set B. Okey? So, nilai apa yang tiada? So, 4 dah ada kan? 16 dah ada kan? Maknanya X ni ialah 9 lah. Kita bandingkan sajalah set A dengan set B untuk dapatkan nilai X. Okey? Boleh faham? Boleh. Ya, okey. Teruskan. Okey. Berapa? Skor 1, kekerapannya berapa? Kekerapan dengan gundalan. Apa beza gundalan dengan kekerapan? Gundalan bahasa Inggeris ialah tally ya. Tally. Kekerapan bahasa Inggerisnya frequency. Kalau kekerapan kita tulis apa? Kekerapan. Kekerapan kita tulis apa? Kekerapan nak tulis apa? Frekuensi nak tulis apa? Tu ada jawapan. Ungku. Ungku guna mic lah. Ungku. Buka mic sekejap tengok. Ungku. Cuba buka mic. Cakap sikit. Garis. Sorry? Ungku. Kekerapan nak tulis apa? Ungku. Kekerapan tulis apa? Kekerapan. 4 garis tegak, 1 garis untuk lilin. Tak jelas. Minta maaf. Boleh ulang lagi sekali. Kekerapan tulis apa? Kekerapan. Nombor. Itu je. Simple je, Ungku. Kan? Tulis nombor. Itu je. Kekerapan kita tulis nombor. Kekerapan tu bilangan lah. Bilangan. Gundalan ni kita buat garis. 1, 2, 3, 4. Kalau 5 macam ni. Dia satu ikat. Okay. Kalau 6, satu tambah lagi lah. 6, 7, 8, 9, 10. Macam inilah. Ini gundalan. Okay. Kalau frekuensi, kekerapan kita tulis nombor lah. Okay. So, data berikut menunjukkan skor yang diperolehi oleh sekumpulan murid dalam suatu permainan. So, ini adalah skor. Okay, berdasarkan data diberi, lengkapkan jadual kekerapan di bawah. So, skor 1 kita pun kira lah. Kita tengok. 3, okay, kita buat garis 1. 5, kita buat garis. 2, kita buat garis. 2, buat lagi. 1, buat lagi. 2, buat lagi. 3, buat lagi. 5, buat lagi. 4, buat garis lah. Tanda lah.
Tanda. Tanda apa? Gundalan. Sebab kita tak tahu bilangannya berapa. Kita tak boleh tulis kekerapannya lagi. Kita kena buat gundalan dulu. Okey? Tengok saya cakap-cakap saya dah lupa. Okey, tadi saya sampai 1 kan. So saya buat gundalan. Okey, 3. Okey, ni dah 4. So saya garis tengah-tengah. Dia satu ikat lah macam ni, ikat. Okey, satu ikat ada 5. Satu ikat ada 5. Okey. So 1, 2, 3, 4, 5. Okey, saya dah buat kan. 5, okey, tanda. 4, tanda. 5, tanda. 2, okey, macam ni. 3, okey. Awak buatlah. Okey, awak buat. Saya nak jawapan. Okey, awak bukan datang sini untuk taklimat sahaja. Awak buat. Dan beritahu saya kekerapan untuk skor 1 berapa? Apa kekerapan untuk skor 1? 3. 3, bagus. So patutnya ada 3 lah. Skor 2 berapa kekerapan? 8. 8. Maknanya kena ada lagi lah 3. Okey, skor 3 ada berapa kekerapan? 10. 10. Okey, maknanya kena buat lagi. 4 ada berapa? 5. 5. Okey, 5. 5 ada berapa? 4. 4. Itu sajalah. Okey. Yang penting you faham maksud bagi gundalan. Dan maksud bagi kekerapan. Itu je. Tak ada apa-apalah. Okey, kena faham saja gundalan itu apa, kekerapan itu apa. Okey. Kalau lupa, baca baliklah nota. Saya ada sediakan nota. Okey, saya ada send dalam kelas, setiap kelas saya ada bagi. Okey. So tolong bacalah ni nota express. Takut awak terlepas pandang. Kadang-kadang budak kita send, dia tak baca. Kita bagi awak segala-gala bahan, tapi ada pelajar tak mengambil kisah. Itu masalah. Ni nota ni boleh baca lah. Tak lengkap sebenarnya. Tidak lengkap. Nota ini tak lengkap. Tapi at least adalah sesuatu untuk rujuk. Jenis-jenis sudut ada. Jenis-jenis sudah ada. Okey, jenis-jenis segitiga. Okey, adalah bahan. Nama poligon daripada segitiga sampai dekagon. Okey, ada teorem Pythagoras, ada perimeter, ada tajuk bulatan, ada tajuk pepejah geometri, ada tajuk algebra, ada tajuk faktor semalam, ni ungkapan algebra, pecahan algebra, persamaan linear. Ketersamaan. Lagi apa? Pembinaan geometri, penjemahan ataupun dia panggil
transformasi isometri ya. Dulu dia panggil penjelmaan. Ini abaikan sebab ini syllabus lama. Locus, lukisan berskala, mode, medium, mean. Okey, tolong bacalah. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, jadual menunjukkan bilangan kalkulator yang dijual dalam tempoh 4 hari. Dalam raja di bawah, maklumat bagi hari Isnin ditunjukkan dalam carta palang. Lengkapkan carta palang itu untuk mewakili data tersebut. Okey, hari Isnin ada 6 kalkulator. Maknanya satu petak mewakili berapa unit? Satu petak mewakili berapa unit kalkulator? 2. Dua lah kan. 2, 4, 6. Okey. So untuk Selasa, Rabu, Khamis, okey, Selasa ada 16. So awak kira lah 8, 10, 12, 14, 16, 18. Cukup sampai 18. Okey. So untuk Selasa ada 16. So 16. Okey, 16 awak buatlah. Gunakan pembaris lah. Sampai 16. Guna pembaris. Tak guna pembaris tak dapat markah. Rabu 8. 8. So 8. Okey. Okey, 8. Khamis 18. 18. Tu je, carta palang. Selesai. Okey, cuma tu je lah. Tak ada apa-apa pula. Simple. Okey, ni teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras. Lengkapkan persamaan yang berikut bagi menunjukkan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak. Ingat lagi tak? Teorem Pythagoras. Segitiga bersudut tegak. Panjang sisi A, panjang sisi B, panjang sisi C. Ada panjang yang dilabelkan sebagai A, B, C. So, teorem Pythagoras, C kuasa 2 sama dengan? A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Bagus. So, BC kuasa 2 sama dengan apa? BC kuasa 2 maksudnya panjang BC lah. BC kuasa 2 maksudnya BC, panjang BC kuasa 2. So, BC kuasa 2 sama dengan apa? BC kuasa 2 sama dengan? BA kuasa 2 tambah CA kuasa 2. Ya, okey. BA kuasa 2 atau AB kuasa 2 sama je lah. Tambah AC kuasa 2. Okey, AB kuasa 2 tambah AC kuasa 2. Serupalah dengan yang bawah ni. Kita anggap ini sebagai C, ini anggap sebagai B, ini anggap sebagai A. So, BC kuasa 2 sama dengan panjang AB kuasa 2 tambah dengan panjang AC kuasa 2.
Okey. Lepas tu, kalau nak cari BC, kita kena buanglah kuasa 2. Okey. So kalau yang ni nak dapatkan C sama dengan punca kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Contohlah, X kuasa 2 sama dengan 4. So X sama dengan apa? Punca kuasa 2, 4. Macam itulah. Okay, so di sini kalau nak BC, so punca kuasa 2, AB kuasa 2 tambah AC kuasa 2. Okay. So, kalau nak cari AB kuasa 2, okay, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ini formula untuk teorem Pythagoras. So, kalau saya nak cari A kuasa 2, ingat lagi tak? Guna yang besar tolak yang kecil. Yang besar mana satu? Antara ABC paling panjang apa? C. Salah. ABC paling panjang apa? Antara ABC yang paling besar panjangnya siapa? A, B atau C? C kan? C yang paling besar kan? Ini yang terpanjang sekali nilai C. Dia sebenarnya ada nama khas untuk C. Hypotenuse. Hypotenuse. Kalau bahasa Melayu dia panggil Hypotenuse. Hypotenuse. Kita ada belajar hypotenuse. Okey, bab teorem Pythagoras. Sisi yang paling panjang sekali dalam segitiga bersudut tegak, okey, ialah hypotenuse. Dalam bab trigonometri pun kita ada belajar hypotenuse. Okey, untuk menentukan sin, cos dan tangent. Kita juga ada belajar perkataan hypotenuse. Kan? Okey, so A kuasa 2 sama dengan sisi paling panjang ialah C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Maknanya kalau nak dapatkan A ni, kita gunakan sisi hypotenuse tolak dengan sisi B lah. So kalau nak dapatkan B kuasa 2, nak dapatkan B kuasa 2, C kuasa 2 tolak A. C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Macam itulah. Guna yang besar tolak yang kecil. Okay. Yang kuasa 2 tu awak dah belajar semalam kuasa 2. Okay. Kita dah ulang kaji sikit kuasa 2 tu. Okay, so di sini saya nak dapatkan AB. So AB sama dengan apa? AB kuasa 2 sama dengan guna yang besar. Besar yang mana satu besar? Yang mana satu yang paling besar sekali? Yang paling panjang sekali? Antara antara AB, AC dengan BC, mana satu yang paling panjang? BC. BC. So kita gunakan BC kuasa 2 tolak AC kuasa 2. Okay. So dia juga sama dengan AB. Kalau kita nak AB saja, so kita kena tulis punca kuasa 2 BC kuasa 2 tolak AC kuasa 2. Okey, bagaimana pula dengan AC kuasa 2? AC kuasa 2 sama dengan apa?
nak cari AC. AC yang bawah ni. Mana yang paling besar? Paling besar apa? Sekarang nak cari yang bawah ni kan? Guna apa, tolak apa? BC kuasa 2 tolak dengan AC. sorry, kita gunakan BC hypotenuse tolak dengan apa? BA kuasa 2. BA kuasa 2. Okey, ataupun kita tulis AB lah, ikut abjad A lepas tu B. Tulis BA pun boleh, cuma biasa kita ikut abjad lah. Okey, so kalau nak AC saja kita kena letaklah punca kuasa 2, BC kuasa 2 tolak AB kuasa 2. Itu sajalah. Okey, tentang teorem Pythagoras. Kena ingatlah ni rumus. Okey, teorem Pythagoras memang banyak kita gunalah. Teorem Pythagoras. Okey, so soalan 26. Raja menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Antara yang berikut yang manakah tidak betul? Jawapan awak? Apa jawapan awak? Apa jawapan dia? Apa jawapan awak? B. B, betul lah. Jawapannya B. Okey. Jawapannya B. Tak betul. Yang lain semua betul. Okey, yang kedua. Yang manakah betul? Apa jawapan awak? B. Sorry? B. Jawapan awak ialah B. A salah. B. C betul. Okey, so jawapannya C lah. So macam mana nak jawab? Okey, kita boleh tulis. Okey, 2x kuasa 2 sama dengan apa? 2x kuasa 2 sama dengan apa? Okey, teorem Pythagoras. Ingat lagi? Teorem Pythagoras. ABC. Apa formula dia? Formula untuk ABC, apa dia? Formula teorem Pythagoras. Apa?
C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ini formula kena hafal. Wajib. Wajib hafal. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Hafal. Kalau nak cari A kuasa 2, apa formula dia? C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Guna C tolak dengan B. C yang paling besar sekali. Okey. Kalau nak cari B kuasa 2, B kuasa 2, C kuasa 2 tolak A kuasa 2. bagus sekali. Okey, so sekarang kita dah cari X sama dengan apa? So, X ni ya. Yang ni. X. So, 2X kuasa 2. Kuasa 2 2X sama dengan apa? Mana formula yang kamu nak guna? B kuasa 2. B kuasa 2. Bagus. So, 2X kuasa 2 sama dengan apa? Apa tolak apa? Awak nak guna formula ni kan? So, P ialah 2X. Kat sini, soalan ni, B-nya ialah 2X. So, 2X kuasa 2 sama dengan apa? Apa yang tolak dengan apa? C-nya mana? C-nya yang mana satu C? 4Y. 4Y. So, 4Y ni kuasa 2. Tolak dengan apa? A-nya apa A? 2. 2. Ini rumus dia lah, hafal lah. Nilai 2X kuasa 2 sama dengan nilai 4Y kuasa 2 tolak dengan 2 kuasa 2. 2X kuasa 2. Berapa? 2X kuasa 2. 2X kuasa 2 sama dengan 2X darab 2X. So, 2X darab 2X. Apa? 2 darab 2? 4. 4. X darab X. X darab dengan X. X darab X berapa? 2. Sorry? X darab X dapat? X kuasa 2. Ya, X kuasa 2. So kita dapat di sini 4X kuasa 2 sama dengan 4Y kuasa 2. 4Y kuasa 2 sama dengan apa? Y kuasa 2. Bagus. Tolak 2 kuasa 2. 4. Macam mana nak buang 4? Macam mana nak hilangkan 4? Bagi 4. Bagi 4. Semua sekali bagi 4. Ada belajar juga dekat tajuk garis lurus. So, 4 dengan 4 hilang lah. X kuasa 2 sama dengan 16 bagi 4. 4Y kuasa 2 tolak 1. So akhirnya awak akan dapat nilai X sama dengan punca kuasa 2 4Y kuasa 2 tolak 1. Itulah jawapan dia, iaitu C. So kena hafal lah ni teorem Pythagoras. Hafal lah. Matematik ada banyak formula. Ingatlah. Tolong ingatlah. Tak ingat, baca balik. Baca balik. Ada masa lagi. Baca. Kalau
Video pun saya ada share. Okay, saya ada share video. Nah, ni. Banyak ni video-video yang kamu boleh tonton di rumah untuk belajar kalau dah lupa. Okay. So, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okay. Bahan semua dah ada. Saya ada share lah. Awak boleh rujuk. Okay. So, kita dah ulang kaji sedikit lah. Bab tingkatan 1. Okay. Sekarang kita masuk bab tingkatan 2. Pola dan jujukan. Pola bagi jujukan nombor 16, 19, 22, 25 ialah. Jujukannya apa? Apa beza 16 dengan 19? Bezanya apa? 3. Bezanya 3. So, tambah 3. 16 tambah 3, 19. 19 tambah 3, 22. 22 tambah 3, 25. So, polanya ialah tambah nombor sebelumnya dengan 3. Itu saja. Okey. Inilah pola. Pattern. Okey. Sejenis pattern. Pola. So, polanya tambah nombor sebelumnya dengan 3. Okey. Seterusnya. Soalan 28. Okey. Bab 2. Tingkatan 2. Penfaktoran dan pecahan algebra. Okey. So, anda nampak MP ni algebra lah. Okey, so kalau bahagi pecahan algebra, bagi macam mana buat? Kalau bahagi kita tukar kepada, bahagi tukar kepada 1/2 bahagi 1/4. Kalau bahagi, macam mana nak buat kalau bahagi? Tukar kepada simbol bahagi, tukar kepada darab, lepas tu terbalikkan kan pecahan belakang. So kita buat jugalah. Okay, 1 tolak P kuasa 2 per MP darab. Bahagi tukar darab, lepas tu pecahan belakang terbalikkan. So dapat 2M per 2 tolak 2P. Okay, so di sini ada markah kalau periksa. Okay, lepas tu, penfaktoran. Awak kena ingat baliklah penfaktoran. Okay, so 1 tolak P kuasa 2 ni kita boleh faktorkan jadi 1 tambah P, 1 tolak P. Per dengan MP. Darab 2M per 2 tolak 2P pun boleh kita faktorkan jadi 2 kurungan 1 tolak P. Ini penfaktoran lah. Lepas tu 1 tolak P dengan 1 tolak P kita boleh potong sebab sama kan. 2 dengan 2 kita boleh potong. M dengan M kita boleh potong. Sama kan. So, akhirnya kita akan dapat jawapan akhir ialah, apa yang tinggal ialah 1 tambah P per P sahaja. Okey, itu dia. Soalan 28. Okey, rumus algebra. Diberi bahawa P sama dengan 3 darab dengan 2K tambah N. Ungkapkan K dalam sebutan P dan N. So, dia nak K sebagai perkara rumus. Perkara rumus. Contohnya Y sama dengan MX tambah C kan. Awak ada belajar kan formula. Garis lurus. So Y ini ialah perkara rumus. Subject of formula. Perkara rumus. So dia nak ungkapkan K dalam sebutan PN, maksudnya K ini sebagai perkara rumus. So apa you nak buat supaya K ni sebagai perkara rumus? Kita boleh kembangkan dululah. Kembangkan dulu. So awak dapat apa? P sama dengan, kembangkan 3 darab 2K. Dapat apa? Tiga darab 2K sama dengan
3 dan 2 berapa? 6. 6. 6K tambah 3 dalam N. 3, 6. 3N. Okey. Pindahkan siapa? Kita ada P sama dengan 6K tambah 3N. Pindahkan siapa? 6, Sorry? 6K. Tak boleh. 6K tak boleh. Awak pindahkan 6K. Awak pindah. Nanti jadi tolak. Nanti jadi tolak. Nanti susah nanti nak buat. Pindah siapa? Siapa kena pindah? Pindahkan siapa? Siapa nak pindah? 3, 3N pindah ke kiri. So, apa dapat? P positif 3N pindah ke kiri jadi negatif 3, 6. bagus. Sama dengan 6K. Okey, lagi pindah siapa? Nak K sahaja. 6 nak buang. N. Pindahkan 6 ke sebelah kiri. Okey, so 6K. So 6 pindah ke kiri jadi apa? Bahagi. Okey, so P tolak 3N bahagi 6 sama dengan K. Itulah jawapan dia. Cuma kalau nak lebih baik lagi, tulis K sama dengan P tolak 3N per 6. Itu je lah. Okey, ungkapkan K dalam sebutan P dan N. Express K in terms of P and N. Kalau bahasa Inggeris lah. Mana dia nak K ni sebagai perkara rumus lah. K ni perkara rumus. Dia ada di depan sebelah kiri. Okey, bab 4 Polygon. Bilangan sisi. Apa formula untuk dapatkan bilangan sisi? Okey, dalam Raja 2, F, G, H, K, L ialah beberapa bucu sebuah polygon scatter. Okey, so ini adalah sebahagian daripada polygon scatter. Macam mana nak dapatkan bilangan sisi? Apa formula dia? Apa? Bahagi dengan apa? $360 bilangan sisi. Apa saya tulis bilangan susu? Bilangan sisi. Bilangan sisi sama dengan 360 bahagi dengan sudut apa? Kedalaman atau peluaran. Peluaran. Okey. So, 360 bagi sudut peluaran. 144 ni pedalaman ke peluaran? Contoh ni segitiga. Sudut ini sudut pedalaman ke peluaran? Sudut apa ni? Dalam ke luar? Dalam, sudut pedalaman kita panggil. Okay, tapi kalau kita panjangkan sisi ni, kita panjangkan sisi ini, panjangkan sisi, kita dapat satu sudut di luar, kita namakan ini sudut peluaran. Okay, so ini 144 ialah sudut pedalaman. Sudut pedalaman. So, untuk dapatkan bilangan sisi, kita kena cari sudut peluaran. So, macam mana nak dapatkan sudut peluaran? Senang saja.
kita panjangkan sisi GH. GH ni kita panjangkan lah. So, kita akan dapatlah sudut kat luar. Macam mana nak dapatkan sudut ini? Sudut peluaran. Sama dengan 180 tambah 144. bagus sekali. Okey. Sebab totalnya 180. So, berapa dapat sudut peluaran? 36. 36. Okey. Dah dapat sudut peluaran, kita boleh gantikan. Okey. Sudut peluaran 36. So, dapatlah bilangan sisi 360 bahagi dengan 36 berapa? Berapa dapat? 360 bagi 36. 10. 10. So, dapatlah jawapannya C. Okey. So, itu cara dia lah. Okey. Buat polygon. Okey. Ini senang je. And namakan setiap yang berikut. Okey. A apa? A pula. Okey. Saya labelkan ini A, B, C, D. Okey. Saya mulakan dengan C lah. Paling senang lah. C apa C? Bahagian C dinamakan sebagai start dengan J. E. Jejari. Jejari. Radius bahasa Inggeris. Radius. Okey. D apa D? Bahagian D. D. Apa ni? Garisan ini dinamakan sebagai apa? Start dengan D. I. Apa? D apa? D. A. Diameter. Diameter. Bagus. Okey. Diameter bahasa Inggerisnya pun diameter jugalah. Okey, B. Apa? T. E. R. Apa? Perentas. Kalau bahasa Inggerisnya chord. Okey ni. Perimeter bulatan apa panggil? Perimeter bulatan. L-I. Apa? Li. Li apa? Li. Li apa? Lilitan. Lilitan. Okey. Kalau bahasa Inggerisnya dia panggil circumference. Circumference. Okey, lilitan bulatan. Okey, lilitan bulatan sama dengan apa? 2 pi J. Okey, ni 32. Namakan pembejah yang terbentuk daripada setiap bentangan. Okey, so A. Apa akan terbentuk kalau awak lipatkan? Silinder. Silinder. Okey, B. Lipat dapat apa? Apa akan terhasil kalau awak lipat bentangan ini? Bentuk geometri. Bentuk geometri apa dia? Kubus, cuboid, cuboid. Apa lagi yang kamu tahu? Bentuk geometri 3 dimensi. Kon. Kon, bagus. Apa lagi?
Silinder. Silinder. Lagi? Prisma. Prisma. Lagi? Dan dua lagi. Piramid. Sorry? Hah? Tak dengar? Sorry. Pira apa? Piramid. Piramid. Lagi last sekali. Sfera. Sfera. Okay. So, tu je lah. Okay. Yang kamu perlu ingat. Okay. 1, 2. Okay. So, yang B ni apa B? Prisma. Prisma. Tepat sekali. Prism lah bahasa Inggeris. C apa C? Piramid. Piramid. Okay, piramid. So kena ingat lah. Ada 7 jenis bentuk geometri 3 dimensi. Ada rumus untuk dapatkan dia punya luas permukaan dan juga isi padu. Okey, tingkatan 2, bab 7, koordinat. Koordinat titik tengah. Apa rumus untuk titik tengah? Apa formula untuk titik tengah? X1 X1 tolak X2 bahagi Y1 tolak Y1. Okey, saya bagi awak tengok. Okey. Ini formula yang diberikan ya. Okey, saya ada share dalam Telegram tingkatan 3, nanti awak bolehlah. Kalau ada printer boleh print, kalau tak ada printer jawab je soalan ni. Minggu depan hari Isnin kita ada satu slot lah. Teknik menjawab soalan PT3. Ini memang betul lah soalan PT3 ni tahun 2019. Kita akan bincangkan jawapan bersama-sama. Awak cuba jawab dulu. Tengok awak punya kemampuan lah. Kalau buat Isnin lah, kita jumpa hari Isnin. Pukul 2 hingga 4. Okay, so ni formula ni ada dalam ni. So inilah formula yang diberikan. Periksa nanti. So kalau awak tengok formula ni, okay, nampak tak formula untuk titik tengah? X1 plus X2 over 2, Y1 plus Y2 over 2. Okay, kalau jarak formulanya X2 punca kuasa 2, X2 minus X1 kuasa 2 tambah Y2 minus Y1 kuasa 2. So formula ini kena ingatlah. Okay, kalau tak ingat pun at least tahulah. Okay, nak gunalah formulanya. Okay, so formula untuk titik tengah ialah X1 plus X2 bahagi 2, Y1 plus Y2 bahagi 2. Okay, so soalan ni dia nak titik tengah. So X1 plus X2. Okay, so macam mana X1, X2? Okay, kita label lah. Okay, kita ada dua titik. Titik A dengan titik B. So kita labelkanlah X1, Y1. Titik pertama X1, Y1. Kita yang labelkan sendiri. Okay, dalam periksa dia hanya bagi formula saja. Kita labelkan sendiri. Titik yang pertama X1, Y1. Titik yang kedua kita labelkan X2, Y2. Tu je lah. So kita gantikan X1 apa? X1. X1 plus X2 apa? 1 tambah negatif 5. Bagus. 1 tambah negatif 5 bahagi 2, Y1 plus Y2. 4 tambah 4. Negatif 4. Jangan tercicir ya. Kalau tercicir je memang habis. Negatif 4 tambah 4. Lepas tu bahagi 2. Lepas tu kita selesaikan. 1 tambah negatif 5 berapa?
1 tambah negatif 5 berapa? -4. Negatif 4 per 2. Negatif 4 tambah 4 berapa? Berapa? Minus 4 plus 4 equal to? Cepat. Jangan buang masa. Sifar. Sifar bahagi 2. Berapa? Negatif 4 bahagi 2. Negatif 4 bahagi 2 berapa? -2. Oh, bagus. Sifar bahagi 2? Sifar. Bahagi 2. Sifar. Okay. So, dapatlah jawapannya. Titik tengah negatif 2 sifar. Ini kalau nak dapatkan titik tengah. Kalau kita nak cari, ini soalan ekstra lah. Kalau kita nak dapatkan jarak AB. Jarak AB. So, jarak AB formulanya punca kuasa 2 X2 tolak X1 kuasa 2 Y2 tolak Y1 kuasa 2. Ni hafal lah formula ni. Lebih cepat. Tak payah buang masa nak pergi tengok ni lah kan. Tak payah. Kan, formula untuk jarak ada diberikan tapi ramai pelajar tak tahu guna. Itu masalah dia kadang-kadang. Formula diberi tapi tak tahu nak cari kat mana. So ini formula dia lah. Okay, so macam biasa X2, X1 ni kita yang labelkan sendiri. Kita yang labelkan sendiri pada koordinat. Kita anggap titik yang pertama X1, Y1. Titik yang kedua X2, Y2. Kita yang labelkan sendiri. Okay, kita labelkan sendiri. Okay, so X2 tolak X1 apa dia? -5 tolak 1. Negatif 5 tolak 1. Okay, ikutlah formula ni ya. Tambah. Okay, Y2 tolak Y1. 4 tolak negatif 4. 4 tolak negatif 4. Okey, dia ada 2 tolak. So, saya letak kurungan kecil dalam. Lepas tu, buat kurungan besar kat luar. Okey. Lepas tu, kita selesaikan dari dalam. Okey, negatif 5 tolak 1 berapa? Negatif 5 tolak 1. Yang ni. Kita selesai. Negatif 6 kuasa 2. Kena ada kuasa 2. Kena ada kuasa 2. Tambah. Okey, 4 tolak negatif 4 berapa? Kita selesaikan yang dalam dulu. 8. Sorry? 8. Bagus. Okey, 8 kuasa 2. Okey, 8 kuasa 2. Okey, lepas tu. Okey, kalau ada negatif mesti ada kurungan. Kalau positif tak payah kurungan tak apa. Kena ingat Kalau positif tak payah kurungan tak apa. Kalau negatif mesti ada kurungan. So negatif 6 kuasa 2 berapa? 36. Okey, pastikan ada kurungan. Kalau awak tak ada kurungan nanti jawapan awak salah. Okey. Tambah 8 kuasa 2. 64. Okey, so jumlah berapa? 36 tambah 64. 100. Punca kuasa 2 100 berapa? 10. Inilah jawapan untuk jarak AB. Okey. So, tahniah kamu telah belajar formula untuk cari titik tengah dan jarak. Okey. Bagi 2 titik. Okey. Last question lah ini. Ini last question. Okey, sebelum kita tamat PDPR hari ini. Okey, so bab 8 graf fungsi. Okey. Tandakan betul pada titik yang memuaskan fungsi yang diberikan dan salah pada titik yang tidak memuaskan fungsi yang diberikan. Ini kita baru saja belajar
Tingkatan 3 pun kita belajar juga ni. Kadang-kadang tajuk ini dia berulang-ulang. Okey, so macam mana nak tahu betul ke salah? Sama ada memuaskan atau tidak memuaskan. Kita nak tahu sama ada titik 36 ni memuaskan fungsi ataupun persamaan lah. Y sama dengan X tambah 3. So, hari tu saya dah ajar awak lah. Y sama dengan X tambah 3. So, kita ada bahagian kiri, bahagian kanan. So, kiri sama dengan Y. Kanan sama dengan X tambah 3. Okey, so nilai yang diberikan ialah 36. So, kiri, Y-nya berapa? Kalau kita gantikan titik yang diberikan. Y-nya apa Y? You faham tak? 36 ni, 3 ni apa? X ke Y? 3X ke Y? Y. X. X. Okey. 6 ialah? Y. Y. Ini koordinat kita ada belajar koordinat. Okey, untuk plot ke titik. Contohnya inilah. Kan? Contohnya ini. Ini. Apa koordinat yang saya tunjuk di sini? Koordinatnya apa? Koordinatnya apa? Satu, 2. 1, 2. Kita baca paksi X. Bawah ni kita baca paksi X. Lepas tu baru paksi Y. Okay, so di sini ialah 1, 2. Kalau sini? Berapa situ? Koordinat. Nampak tak? Nampak tak dia punya arrow? Berapa? 5, 4. Ya, 5, 4. Okay, 5, 4. X 5, Y 4. Okay, so di sini 36 maksudnya X 3 lah, Y 6 lah. Okay, so kita gantikan Y ni 6 lah. Y 6. Y 6. Okay, sebelah kanan pula kita lihat. Kanan sama dengan X tambah 3. X berapa? 3 tambah 3 berapa? 6. 6. Sebelah kiri dengan sebelah kanan sama tak nilai? Sama. Sama maksudnya memuaskan. Itu sahaja. Okay, kita cek lagi sekali lagi. Untuk fungsi yang kedua, Y sama dengan 3 tolak 2X kuasa 2. Sama juga kita bahagikan sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ialah Y. Sebelah kanan ialah 3 tolak 2X kuasa 2. Okay, so kita gantikan koordinat 1 sifar. 1 sifar. Okey, nak tahu sama ada titik ini memuaskan persamaan Y sama dengan negatif 2X kuasa 2, ya atau tidak. So, kita gantikan titik ini. Okey, Y berapa Y? Nilai Y nya apa? Sifar. Okey, sebelah kanan 3 tolak 2X kuasa 2. Berapa nilai X? 1. 1. Kita gantikan. Okey. So, 3 tolak. Ini dapat jawapan berapa? Tekan je lah kalkulator. 3 tolak 2 darab 1 kuasa 2. 2. Okey. So, you dapat 3 tolak 2 kan? 3 tolak 2 berapa? 3 tolak 2? 1. 1. Okey.
So, sama tak sebelah kiri dengan sebelah kanan? Sama tak? Nilai Tak. sebelah kiri. Tak sama kan? Tak sama maksudnya dia tidak memuaskan. Tak ngam lah. Tak ngam. Sebelah kiri kita dapat sifar, sebelah kanan kita dapat 1. So, tak betul lah. Itu cara dia lah untuk kita tentukan. Okay, so yang ni nanti awak buat lah. Jawapannya salah juga. Jawapannya salah. Salah. Okay, so yang lain tolong jawab. Okay, kita bincang selepas ujian lah. Selepas ujian. Okay, sepatutnya saya expect kita boleh habis hari ni. Tapi tak dapat pula. Okay, tak apalah. Lepas exam lah. Exam apa? Quiz. Quiz. Tolong jawab. Tolong jawab. Cari buku. Buka buku, baca balik. Dan jangan lupa minggu depan, hari Isnin kita ada teknik menjawab. Isnin. Tolong jawab soalan yang saya berikan dalam Telegram tingkatan 3. Set PT3 2019. Jawab. Yang ada printer, print. Yang tak ada printer, jawab je. Banyak sangat. Memanglah banyak sangat. Okay. Dah tinggal berapa minggu saja periksa akhir tahun. Bukan 3 tahun dah. 3 minggu saja periksa akhir tahun. Kan? 3 minggu saja periksa akhir tahun. So, awak kena cepatlah. Okay. Okay, so, good luck lah. Okay, kita jumpa hari Isnin lah. Hari Isnin, kita jumpa. Okay, thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Alison. Thank you, Antira.